السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita teruskan lagi pengajian kitab Berakhirnya Dunia Ini, ataupun dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai Nihayatul Alam. Nihayatul Alam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab kita ini menghimpunkan tanda-tanda kiamat, sama ada tanda-tanda kecil kiamat ataupun tanda-tanda besar kiamat. Baik, pada majlis ini kita akan mulakan dengan tanda kiamat yang ke-51 seperti mana yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini. Katanya, maji'u zamanin yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Datangnya satu tempoh, satu zaman yang mana seorang lelaki itu beriman pada waktu pagi, sedangkan apabila dia tiba pada waktu petang, dia telah keluar daripada agamanya. Pagi dia beriman, petang dia telah menjadi seorang yang kafir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul a'mala fitanan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah beramal, bersegeralah dengan beramal sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya fitnah, fitanan, fitnah. Baik, yang maksudkan di sini pelbagai jenis fitnah. Kalau dalam bahasa Arab bermaksud cubaan, ujian, cubaan ataupun ujian. Biasanya fitnah ni boleh digunakan, fitnah ni dari segi bahasa boleh digunakan untuk yang baik dan juga untuk yang tidak baik. Kalau ilmu tu pun fitnah juga, tapi ujian yang harap ujian yang baik. Fitnah isteri adalah fitnah juga, fitnah ujian. Anak juga adalah fitnah, tapi biasanya fitnah ni digunakan untuk perkara yang tidak baik. Jadi Nabi SAW sebutkan, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah yang tidak baik. Yang dimaksudkan di sini adalah fitnah iaitu perkara-perkara yang tidak baik, iaitu antaranya adalah perkara-perkara dosa dan perkara-perkara syubhat. Maksudnya pada akhir zaman nanti akan banyak berlakunya kekeliruan, sehingga manusia tidak tahu mana satu yang betul dan mana satu yang benar, sehingga ada orang pada waktu paginya dia beriman, masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman pada hari akhirat, beriman dengan adanya malaikat, beriman dengan kitab-kitab termasuklah kitab Al-Quran, beriman dengan adanya qada dan qadar. Baik, pada petang harinya dia telah keluar daripada Islam kerana banyaknya kekeliruan yang terjadi, dan dia tidak tahu membezakan antara yang betul dan juga yang benar. Kebenaran dan kebatilan bercampur sehingga tidak diketahui mana satu yang hak, mana satu yang batil. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, dalam hadis ni juga Nabi SAW sebutkan, yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang itu dia jual agamanya, dan menggantikannya dengan dunia. Dia sanggup jual agamanya untuk dapatkan habuan dunia. Kalau orang suruh dia tinggalkan agamanya, tapi dia dapat jawatan, dia dapat pangkat, dia dapat kedudukan, dia dapat harta, dia dapat perempuan, dia dapat ujian-ujian dunia ni, maka dia sanggup buat. Itu peringatan Nabi SAW. Ini sebab mereka keluar daripada agamanya. Pagi beriman, petang dah kafir. Kalau petang beriman, pagi besoknya sudah kafir. Puncanya adalah kerana mereka mendahulukan dunia daripada agama mereka. Mereka sanggup jual agama mereka untuk mendapatkan habuan dunia. Baik, dalam hadis Nabi SAW suruh kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah-fitnah ini. Sebab tu Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ta'awwadu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala fitnah yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah yang zahir dan fitnah yang tersembunyi. Itu biasa kita baca dalam doa menolak bala, sama ada dalam dalam kunut subuh ataupun dalam kunut nazilah, begitu juga ketika khutbah Jumaat, selalu kita bacakan. Tapi waktu tu saja kita baca, sedangkan Nabi SAW tidak sebutkan bahawa perlindungan ini hanya diminta pada waktu-waktu tersebut. Bila-bila masa saja hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah yang nyata dan juga fitnah yang tersembunyi. Baik, kata pengarang kitab kita ini, hadis ini bertujuan untuk menggalakkan bersegera beramal, membuat kebajikan, membuat perkara-perkara soleh, amalan-amalan soleh sebelum dia sukar untuk melakukannya, sebelum seseorang itu terhalang daripada melakukan amalan soleh disebabkan dugaan fitnah, ujian yang terkumpul dan berlipat gandanya seperti cebisan malam yang tidak berbulan. Dalam hadis ni Nabi SAW menggambarkan bahawa ujian itu akan datang dan ianya akan bertambah banyak serta semakin semakin gelap, semakin kelam, semakin teruk, seperti malam. Kalau kita berada waktu malam, maghrib tu kita bila matahari terbenam, kita akan lihat ada cahaya sikit-sikit. Makin larut malam tersebut, makin gelap, makin isyak ada lagi gema merah di langit, ada gema kuning, kemudian hilang sikit demi sikit sehingga malam gelap gelita. Maka fitnah itu akan terjadi nanti pada hari kiamat sehingga gelap, tak tahu langsung mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka Nabi SAW suruh kita bersegera beramal sebelum tibanya keadaan seperti itu. Tak tahulah. Sekarang Alhamdulillah kita masih lagi boleh bezakan yang betul dan salah, tapi satu masa nanti ataupun mungkin ada perkara-perkara pada masa sekarang ni kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang betul, mana yang salah. Maka Nabi SAW suruh kita bersegera beramal, sebab amalan inilah yang akan menghalang kita daripada terjerumus dalam kebatilan, dalam kesalahan, dan memelihara kita daripada tersesat, jatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat tadi, dalam perkara fitnah tadi. Ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW sebutkan supaya beramal dan juga berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah ini sebelum ianya menjadi lebih teruk. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Baik, kata pengarang kitab kita ini, keterangan ini menjelaskan satu masa di mana komitmen seseorang terhadap agamanya menjadi lemah dan dia akan menghadapi pelbagai hujah yang seolah-olah betul.
hujah-hujah ataupun syubhat-syubhat. Kekeliruan-kekeliruan ini akan menyebabkan dia meragui agamanya, kerana pada asalnya dia tidak mengenal agamanya. Jadi dia boleh meninggalkan agamanya, ataupun komitmen seseorang terhadap agamanya goyah disebabkan kepentingan dunia dan peribadi. Hadis ini amat sesuai dipakai pada digunakan, atau hadis ini sangat sesuai dengan zaman kita pada masa ini. Sebab tu kita lihat pada masa sekarang lebih banyak kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan oleh sama ada oleh orang-orang yang bukan Islam, dan juga yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mendakwa dirinya Islam. Macam-macam syubhat kita lihat, syubhat tentang jantina, perkara yang tidak diperbincangkan pada masa dulu tapi pada masa sekarang diperbincangkan. Dia kata bukan lelaki dan perempuan jantina yang ada macam-macam jantina. Berorientasi seksual ni ada pelbagai jenis. Ini diperbincangkan pada masa sekarang. Sedangkan kita tahu bahawa manusia ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kami ciptakan kamu lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan, tak ada jantina yang lain, sama ada lelaki ataupun perempuan, itu asalnya. Tapi mereka kata ada macam-macam jenis. Dan ada orang yang percaya. Yang lebih teruknya lagi, ada orang Islam yang menyetujui perkara ini, dan mereka mempertahankan mempertahankan kekeliruan, benda yang salah tetapi mereka pertahankan. Itu dari satu segi. Belum lagi daripada dari segi-segi, dari sudut-sudut yang lain. Kita tak tahu benda ni boleh ataupun tidak, perniagaan-perniagaan yang halal ataupun haram, ada yang jelas, ada yang tak jelas. Maka perkara-perkara ini yang menyebabkan manusia semakin keliru. Maka Nabi SAW suruh kita berhati-hati dengan syubhat-syubhat ini, dan Nabi SAW suruh kita beramal dan serta meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah-fitnah ini, sama ada yang zahir dan juga yang batin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan berahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kiamat yang ke-52, bermegah-megah dengan masjid. Bermegah-megah dengan masjid. Baik, yang dimaksudkan di sini zakhrafatul masajidi wattabahi biha, menghiasi masjid dan juga berbangga-bangga dengan perhiasan masjid. Ini salah satu daripada tanda kecil hari kiamat, tanda kecil kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada asalnya masjid dibina untuk tempat ibadah. Masjid dibina adalah untuk sebagai tempat beribadah. Dalam hadis Nabi SAW, innama bunyal masjidu lima bunyalaha, sesungguhnya masjid itu dibina untuk tujuan ianya dibina. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan untuk salat dan juga membaca Al-Quran. Jadi itu tujuan asal masjid dibina. Malah kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Masjid Nabawi ataupun Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang dibina, diasaskan atas dasar takwa, daripada hari pertama ianya dibina. Sebagian ulama tafsir kata ini adalah Masjid Quba, kerana ia adalah masjid yang pertama yang dibina selepas Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Kalau tak, sebenarnya ada lagi masjid-masjid yang dibina sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, tapi Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina selepas Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Ada sebagian ulama mengatakan masjid yang dimaksudkan dalam hadis ayat ini adalah Masjid Nabi SAW. Baik, ulama kata sama ada Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi, kedua-duanya adalah masjid yang diasaskan atas dasar takwa. Atas dasar takwa, ini asas pembinaan masjid, atas dasar takwa untuk dilakukan ibadah di dalamnya. Jadi pada masa dahulu orang buat masjid adalah untuk untuk mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibina atas dasar takwa untuk tujuan manusia beribadah di dalamnya. Baik, adapun pada akhir zaman
Nabi SAW sebutkan bahawa masjid nanti akan dibina dan dihiasi supaya manusia dapat berbangga-bangga dengan masjid tersebut. Jadi masjid dibina bukan lagi tujuan untuk manusia beribadah kepadanya, bukan lagi untuk tujuan manusia solat dalamnya, bukan lagi untuk tujuan manusia membaca Al-Quran di dalamnya, tetapi mereka bina masjid dan hiasi masjid untuk mereka berbangga-bangga dengan kecantikan masjid tersebut, dengan apa? Dengan perhiasan yang ada di dalamnya. Sebab tu kita lihat pada masa kita sekarang ni, setiap negara, setiap negeri, setiap daerah, malah setiap tempat mereka berlumba-lumba nak buat masjid. Tetapi bukan tujuan apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tujuan supaya apa? Supaya masjid mereka disebutkan masjid yang paling cantik, yang paling hebat, yang paling canggih, masjid yang paling besar. Tujuan mereka bina masjid ni adalah sudah berubah daripada tujuan asal masjid dibina. Baik, di akhir zaman Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, katanya la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehinggalah manusia berbangga-bangga pada masjid-masjid mereka. Mereka kata masjid kami yang paling cantik, orang yang lain kata masjid kami yang paling canggih, yang lain kata masjid kami yang paling elok. Ini yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya. Baik, kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka mengingkari perbuatan menghiasi masjid, perbuatan menghiasi masjid. Kerana bagi mereka masjid-masjid dibina adalah tujuan untuk beribadah, untuk berzikir, untuk melakukan taat. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, katanya la tuzakhrifunnaha kama zakhrafaha al-yahud wan nasara. Pasti satu masa nanti kamu akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadat mereka. Ini sebenarnya satu perkara yang kita dah ikut perbuatan orang-orang yang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Perbuatan menghiasi masjid ni saya rasa perbuatan yang apa? Memang semua tempat ada. Tempat ada, bukan saja di tempat kita tapi tempat-tempat lain, di mana-mana saja ini telah menjadi satu perkara yang tersebar, perkara yang tersebar. Baik, Al-Baghawi rahimahullah taala berkata, at-tashyidu raf'ul bina'i wa tatwiluhu. Kemudian dia kata apa? At-tashyid membina masjid dan meninggikannya. Wa inna ma zakhrafatil yahudu wan nasara ma'abidaha hina harrafu kutubahum wa baddaluha. Katanya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menghiasi tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka memutarbelitkan dan menukar kitab-kitab mereka. Apabila mereka sudah apa? Tidak mengamalkan lagi kitab mereka. Kitab kalau orang Yahudi kitab Taurat, kalau orang Nasrani kitab Injil, maka ketika itu mereka mula menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Sedangkan tempat-tempat ibadah ni sepatutnya dalam keadaan sederhana, bukan bermaksud apa, bukan bermaksud kita biarkan tempat ibadat masjid ni dalam keadaan apa, dalam keadaan kotor, dalam keadaan apa, tidak dibersihkan, tetapi tidak dijadikan perhiasan itu sebagai perkara yang utama dalam masjid, sehingga kan apa, sehingga kan manusia apabila datang masjid yang dia tengok adalah perhiasannya, bukan tujuan masjid itu dibina. Ini yang terjadi nanti pada akhir zaman seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, Al-Khattabi berkata, innama zakhrafatil yahud wan nasara kanaisaha wa bi'aha hina harrafatil kutuba wa baddalatha fadayya'u ad-dina wa araju 'ala az-zakharifi wat tazyin. Katanya hanya saja orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memperhiaskan gereja-gereja dan juga tempat-tempat ibadah
mereka orang Yahudi apabila mereka mula mengubah kitab-kitab mereka, lalu mereka mereka meninggalkan agama mereka, sehingga mereka memberikan perhatian kepada memperhiaskan dan memperelokkan tempat-tempat ibadah mereka. Jadi mereka mereka tinggalkan kitab, mereka datang masjid mereka datang ke gereja mereka, tempat ibadat mereka untuk untuk mengelokkan tempat ibadah mereka, tapi mereka tak baca kitab-kitab mereka, mereka tinggalkan agama mereka. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar radhiyallahu anhu memperbaiki masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia perintahkan supaya dielokkan atapnya, dan jangan dihiaskan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Umar radhiyallahu anhu apabila apabila masjid Nabi SAW tu bocor, maka dia larang daripada dihias masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat masjid Nabi SAW pada masa ini adalah sangat sederhana. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab hadis, masjid Nabi SAW tu adalah daripada tanah. Kemudian tiangnya daripada pokok kurma, atapnya pula daripada pelepah-pelepah kurma. Bila berlalu tempoh yang lama sampai pada zaman Umar radhiyallahu anhu bocor, maka Umar radhiyallahu anhu dia kata, betulkan atapnya, elokkan, tapi jangan dihias masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilarang oleh Umar radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, mereka mengingkari perbuatan menghiasi masjid dengan emas dan juga perak. Hukumnya adalah haram. Malah dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawa makruh untuk membuat ukiran-ukiran di dalam masjid. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan, begitu juga dalam kitab-kitab yang lain, kitab Majmu' dan juga kitab-kitab yang lain. Tapi itulah yang terjadi pada masa kita ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab kita ni disebutkan, dia kata antara bentuk-bentuk menghiasi masjid pada hari ini adalah, katanya, hari ini menghiasi masjid datang dalam beberapa rupa, seperti mengecat dindingnya dengan warna-warna berlainan dan melukis corak-corak dan motif. Ini ini yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni, dan ini terjadi. Kalau kita lihat kalau kita baca sampai ada istilah Arab ada istilah dia tu macam mana corak-corak dibuat, sekian motif-motif untuk masjid, itu ada, sampai ada satu ilmu yang membincangkan tentang perkara ini. Ada istilah Arab ARBASQUE, apa istilah dia kan, itu sampai satu perbincangan bagaimana nak buat motif ataupun corak dalam masjid. Tapi ini sebenarnya adalah satu perkara yang kalau dilihat adalah satu perkara yang tidak dibenarkan. Baik, menghamparkan pelbagai jenis perbaidani, meletakkan pelbagai perhiasan dan lampu-lampu dihias mewah di dalamnya. Ini telah mencapai satu tahap di mana sekiranya nilai perhiasan dan kos lampu-lampu mewah dihitungkan, ia mencukupi untuk membina beberapa buah masjid lain. Ini pun salah satu sebab kenapa dilarang buat perkara-perkara ni. Kadang-kadang perhiasan masjid itu lebih mahal daripada kos untuk membina masjid di tempat lain. Alangkah baiknya kita berikan keutamaan kepada membina masjid yang sederhana di tempat lain daripada menghias satu masjid untuk bermegah-megah. Ini yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud kita patut mengabaikan masjid dan tidak menghiasnya dengan baik atau strukturnya tidak berkualiti dan tidak selamat. Tetapi apa yang tidak dibenarkan ialah melampau-lampau dan keterlaluan dalam perhiasan. Ini yang dilarang. Sederhana. Alangkah eloknya kalau masjid-masjid sederhana, bukan terlampau mewah, sehingga membazir. Kadang-kadang lampu chandelier itu lebih mahal
daripada kos untuk bina masjid di tempat yang lain, ada tempat yang lebih memerlukan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda-tanda hari kiamat. Baik, dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, idza zakhraftum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddimaru alaikum. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud, katanya jika kamu menghiasi masjid-masjid kamu, menghiasi masjid-masjid kamu dengan perhiasan-perhiasan yang melampau, membazir, wa hallaytum masahifakum, dan kamu menghiasi juga mushaf kamu, Quran kamu. Pada masa dulu mereka hias Quran ni dengan tulisan-tulisan emas, kemudian dihias dengan kotak-kotaknya, dengan kulitnya yang begitu mewah. Maka kata Abu Darda, jika kamu menghiaskan masjid-masjid kamu, wa hallaytum masahifakum, dan kamu menghiasi mushaf kamu, faddimaru alaikum, maka kemusnahanlah atas kamu. Ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi sepatutnya masjid ni dibina dengan tujuan asalnya secara sederhana, kita jaga kebersihan dia, yang penting kualiti masjid tu baik, pembinaannya, struktur dia, kemudian disediakan tempat yang selesa, tetapi jangan sampai membazir berlebih-lebihan sehingga tidak diberikan keutamaan kepada perkara yang lain, sehingga orang datang ke masjid untuk melancong, datang ke masjid untuk ambil gambar. Orang datang sekarang ni, masjid disediakan sebagai pusat pelancongan. Bila pelancong ramai, tapi bila datang sembahyang sikit saja, nak penuhkan satu saf, dua saf susah. Tapi dah pelancong yang datang satu hari lebih ramai daripada orang yang datang untuk solat pada hari tersebut. Itu yang terjadi. Yang lebih teruknya pada masa kita sekarang, datang ke masjid untuk bergambar. Pengantin datang masjid untuk bergambar. Dia tak nampak pun di masjid. Waktu sembahyang pula itu waktu dia ambil gambar. Sepatutnya berhentilah sekejap, hormati waktu sembahyang, datang sembahyang dulu, lepas sembahyang kalau nak ambil gambar pun silakan. Tapi itulah yang terjadi. Sebab cantiknya masjid, dihiasnya masjid, sehingga itulah tempat untuk mereka bergambar. Ini tanda kiamat yang ke-52. Baik, tanda kiamat yang ke-53, menghiasi rumah-rumah dan mengelokkannya. Ini pun tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya rasa ini pun tanda kiamat yang telah berlaku, dan juga ianya melibatkan kebanyakan daripada kita semua. Baik, kata pengarang, keterlaluan dalam kemewahan, melampau-lampau, menunjuk-nunjuk dan kesombongan adalah perkara yang dikutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah melanggar batas, kerana sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Pada akhir zaman, manusia akan menunjuk-nunjuk dengan langsir-langsir yang mahal, bersulam, yang menghiasi rumah-rumah mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, la taqumu as-sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan yuwashshunaha washyal marahili. Baik, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sebagian ulama kata hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, kata Nabi SAW, tidak akan terjadinya hari kiamat. Tidak akan terjadinya hari kiamat. Maksudnya ni daripada tanda-tanda kiamat. Sehinggalah yabniyan nasu buyutan, sehinggalah manusia membina rumah-rumah. Manusia bina rumah-rumah. Yuwashshunaha washyal marahili. Marahili dia kata mereka menghiasnya seperti mereka melakukannya kepada pakaian yang bergaris-garis, pada pakaian yang bergaris-garis. Baik, dalam syarah hadis ni dikata yukhattitunaha, mereka
mereka hias dia dengan apa, wa yuzakhrifunaha kama tukhattatu wa tuzakhrafu thiyab, sebagaimana mereka menghias pakaian-pakaian. Mereka apa, indahkan dengan apa, dan mereka melampau-lampau dalam apa, dalam menghias rumah tempat kediaman mereka. Ini yang disebutkan sebagaimana mereka menghias pakaian-pakaian mereka, menghias pakaian mereka. Ini yang disebutkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hadis ni, nak jelaskan kepada kita mereka melampau dalam apa, dalam menghias tempat kediaman mereka. Rumah tujuan asal dia apa? Untuk kita berlindung, untuk kita tinggal, bermalam ada tempat untuk tidur, siang kita elakkan daripada panas. Secara asasnya itulah tempat tinggal. Kita boleh berdiam di situ dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat daripada panas, sejuk. Itu juga daripada musuh, daripada binatang-binatang. Itu tujuan asas rumah. Tapi pada akhir zaman manusia melampau-lampau dalam tempat kediaman mereka. Mereka hias rumah mereka sehingga itu adalah tempat seolah-olah mereka mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalamnya. Baik. Kata pengarang, ini tidak bermakna Islam melarang memasang langsir atau menghias rumah, tetapi apa yang dilarang di sini adalah melampau-dampau dalam menghias rumah, membazir wang, menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah tentangnya. Ini yang terjadi. Sampai orang berbangga-bangga, aku duduk tempat perumahan, kawasan perumahan mewah, kawasan perumahan elit. Orang ni dia malu nak sebutkan sebab rumah dia rumah biasa. Sedangkan tujuan rumah ni adalah untuk tempat tinggal, boleh bermalam, boleh berlindung daripada cuaca yang panas. Tapi pada akhir zaman ada golongan yang mereka menjadikan tempat kediaman mereka itu satu perkara tempat yang untuk mereka bermewah. Malah mereka berbangga-bangga dengan perbuatan mereka yang melampau-lampau dalam menghias rumah mereka. Baik, ini tiga tanda kiamat yang kita bacakan pada majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk sentiasa beramal dengan amal saleh dan menjaga kita, memelihara kita daripada fitnah sama ada yang zahir dan juga batin, serta mengelakkan diri dalam perkara-perkara yang membazir dan juga Allah jauhkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak mempunyai keutamaan dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.